Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'd. Jadi alhamdulillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita lagi peluang untuk kita teruskan kehidupan kita sebagai hamba Allah dalam menitip setiap langkah kita, setiap ibadah kita akan diterima oleh Allah sekiranya kita ada ilmu, sekiranya kita menyematkan di dalam hati kita untuk kita sama-sama beribadah dengan keadaan yang sabit menyabit kepada rentetan yang telah ditinggalkan oleh alim ulama dan terus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, yang saya hormati seluruh EJK Masjid Al-Hana, pemimpin-pemimpin masyarakat, ustaz-ustaz, alim ulama, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Seperti mana saya telah dimaklumkan daripada pihak Westin, kata nak buat bacaan Yasin, tetapi tadi telefon saya balik, kata mereka dah ambil budak-budak daripada Mahat Tafiz untuk buat bacaan Yasin malam ni. Jadi kita boleh terus dengan kuliah kita panjang lebar, tidak nak kena berhenti awal ya. Jadi masalah tak jadilah yang saya rancangkan. Kita akan pergi ke sana untuk bacaan Yasin dan doa selamat sebab dah ada pengganti kita. Baik muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita membacakan kitab Bahrul Mazi dalam perbincangan kita dalam bab taharah, tuan-tuan. Kita baca dalam bab hari ini, kita sambung balik dalam perbincangan yang lepas, membicarakan tentang telinga, dalam bab basuh telinga dan bab di manakah kedudukan telinga, adakah ia berkaitan dengan kepala ataupun telinga itu termasuk dengan muka. Baik, hari ini kita sambung balik dalam bab fi taqlilil asabi' 168. Kita lompat, tak payah dah tinggal duk ulang saat lagi dia lama-lama dia boring, tuan-tuan. Tu yang cepat habis kitab. Tapi kalau ada apa-apa, tuan-tuan boleh rujuk baliklah dalam kitab tersebut sebab dia hanya diulang-ulang saja. Baik, wa qala musannif rahimahullahu taala anhu, kata pengarang kitab ini Syekh Idris Al-Marbawi, 168 bab pada menyatakan mencelah-celahi jari-jari, jari tangan dan jari kaki, termasuk daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabit kepada perbuatan ini maka didatangkan hadis. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bermula mencelah-celahi yakni menyelati jari-jari pada waktu mengambil air sembahyang itu, yakni menyampaikan air di celah-celah dengan gosok sama ada jari tangan atau kaki, tangan dan kaki. Dia pasal dia duduk macam ni, dia tak boleh nak tunjuk cara lah sat lagi, sebab dia ada cara yang Nabi buat, pakai kelingking, dolok tarik, dolok tarik. Kalau dia macam ni sat lagi, goyang pi goyang mai, tak tunggin saya datang ni pula sat lagi. Dia ada cara dia, tapi saya tunjuk macam tu sajalah. Baik. Maka didatangkan hadisnya mencelah-celah jari dalam, dan hadis sanya telah adalah hadis mencelah-celah jari ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi sepotong daripada hadis yang panjang yang zahir hadisnya itu di dalam yakni kitab karangan Imam Syafi'i yang pertama dalam bab fiqh bagi Imam Syafi'i. Kata Imam At-Tirmizi, an Laqit ibnu Sabrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza tawadda'ta fahallili asabi'a
Maksud daripada hadis ini diriwayatkan daripada Laqit bin Sabrah, katanya telah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila mengambil wuduk, maka hendaklah engkau celah-celahi anak-anak jari. Celah. Okey, pasal apa? Pasal ayat yang tak kadar yang cukup, tapi memadai dengan kita basuh sebab ayat yang dalam kaedah yang banyak. Sebab Nabi dia ambil ayat sembahyang agak-agak banyak ni saja. Kita ambil ayat sembahyang selori. Kan? Nabi ambil ayat sembahyang banyak ni, bila kata banyak ni basahkan tangan, maka celah. Celah jari ni. Jangan angkat celah kan. Kalau boleh pakai jari ni. Nampak? Celah jari. Takut tuan-tuan tidak sah mengambil wuduk ketika celah jari ya ayat tak sampai. Basuh tangan hak mula tu tak apalah, sunat. Tapi basuh waktu nak basuh sampai siku, kita ambil saja-saja. Macam tu saja. Tapi kalau boleh celahkan jari semua. Janganlah sampai dia jadi sat lagi was-was pula basuh sampai tahun ni dah mengaji hari ni. Bila mengaji hari ni dia ambil tak ni dia basuh tangan saja 8 jam. Pasal apa? Takut tak celah ni tak sampai. Yang tu was-was. Ihtiyati ni jaga-jaga jangan tak sampai, maka perelok elok-elok daripada awal. Lepas tu yakin ayat tadi sampai, yakin mengatasi yang sah. Okey, baik. Tetapi di dalam Al-Um di sana kemudian daripada berkata Laqit bin Sabrah akan dirinya setengah daripada utusan bagi Nabi, al-muttafaq, dengan panjang hikayatnya. Muttafaq maksudnya sepakat dalam bab hadis ini, hingga sampai pertanyaan kepada Nabi SAW. Katanya, qultu ya Rasulullah akhbarani an wudu'i, qala asbaq al-wudu' wa qallili bainal asabi' wa baligha fil istishaq illa an takuna sa'ima. Kataku ya Rasulullah, khabarkan olehmu akan hamba daripada wuduk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ratakan wuduk engkau akan kena air. Tangan mula-mula ada ayak tak? Ada. Jangan duk tanya, ratakan. Habis dah lagi ayak. Pada hakikat kita tengok habis, tapi sejuk tapak tangan tu dikira ayak. Ni tak. Dia buat macam tu. Masa apa yang jadi macam tu? Nu ayak hak tu ditolak macam tu saja. Tuan-tuan, perbetul lah elok-elok. Sebab Nabi kata ratakan, bukan jolokkan ayak tadi. Baik. Pada segala anggota yang wajib dibasuh, ratakan ayak pada anggota wajib dibasuh. Ambil ayak sikit pun tak apa. Letak kembang dah. Dia upak itulah Allah meleleh habis. tak warna hitam. Pasal apa? Maskara jatuh habis semua. Waktu nak siap nak basuh, buat apa pun sebelum wudu, basuh dulu anggota-anggota yang kita kata rasa-rasa kut-kut dia boleh membataskan air untuk sampai. Kalau kata orang lelaki di atas kepala dia pakai satu gel ke apa ke, basuh dulu. Sebab takut tak lagi kita pakai, kita ambil ayak lah basuh kepala, ayak tak sampai, tak sah. Perempuan yang pakai makeup tebal punya duk ada kan, basuh dulu muka tadi baru ambil mayang. Ni tak, yang selalu kita tengok ialah apabila dia nak ambil mayang baru dia nak upak kan. Itu sebab kalau dalam bab mandi hadas ke mandi mayat ke apa ke, basuh dulu anggota-anggota yang selalu terkena najis. Lepas tu berwuduk. Mandi hadas, basuh tempat-tempat yang keluar najis. Lepas tu berwuduk, baru ambil hadas besar, angkat hadas besar. Tapi kita tak, kita mandi hadas besar, sekali lagi kita ambil wuduk, tunggang terbalik kau mana. Jaga tuan-tuan. Tapi jaga, jangan bagi kena tempat-tempat yang boleh membatalkan air sembahyang. Dan lampau-lampaukan olehmu akan mengisap air ke dalam hidung. Tu Nabi suruh bagi ayak sikit lah, janganlah sampai banyak. Tu gajah nama dia.
Serak bunyi pun penau je mata ustaz buang dah sikit saja. Hak beda habis yang kita kumuk tadi ada tinggal sikit lagi. Lepas tu buang. Tak buang tak apa, sebenarnya yang dihisap tadi hanyalah sejuk ya. Bila dihisap sejuk, hidung kita dalam ni panas dan dia membengkak. Bila membengkak, dia mengeluarkan lendair, iaitu hingui. Bila kita hisap ayak tadi, dia sejukkan balik. Bunyi pun baru boleh menapah. Nampak? Itu Nabi SAW ajak kita. Baik. Dan menghembuskannya, melainkan bahwasanya adalah engkau itu puasa. Jaga-jaga. Kalau puasa pun buat, tapi buat dalam keadaan jangan ayak terlalu banyak. Yang kita duk buat selalu ialah menyampaikan air ke hidung begitu saja. Itu pun memadai, kata Imam Syafi'i. Baik, kata Abu Isa, bermula hadis Laqit bin Sabrah itu hadis hasan lagi sahih, kuat tuan-tuan. Dan satu lagi riwayat Imam At-Tirmizi, katanya An Ibnu Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza tawadda'ta faqallil iza tawadda'ta faqallili bainal asabi'i yadayka wa rijlaika. Maksud daripada hadis ini diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila mengambil wuduk engkau, maka hendaklah celah-celahi jari-jari dua tangannya, dua tangan engkau dan dua kaki engkau. Tolong. Tapi memadai kalau dah tuan-tuan celup dalam ayak, celup dalam sungai, dia memang masuk lah. Tapi jari kaki ni tuan-tuan, hak jenis kita besar dengan pakai kasut Jepun ni, dia punya kembang, tu tak apa. Tapi kalau anak kita ataupun orang yang biasa duduk di negara barat ataupun negara yang ada 4 season, yang ada 4 musim, mereka ni akan pakai kasut ikat daripada kecil sampai besar. Masuk tidur pun pakai kasut, masuk rumah pun pakai kasut. Lot lang tak ada orang dah. Balik main-main ke Malaysia pun dia buat perangai macam tu. Pasal apa? Bila dia daripada kecil sampai besar, orang Arab Mesir yang saya tengok, dia pakai kasut ni, waktu ambil sembahyang dia buka, jadi kaki macam tu. Maka orang macam ni lah kena fakhallili. Kita yang daripada kecil sampai besar tu, dia banyak kasut Jepun. Bila pakai kasut Jepun, tak ada benda yang ikat daripada tepi, kaki kembang. Tuan-tuan tengok kaki tuan-tuan, dia tak kembang. Kembang tu tak payah dah basuh macam tu pun ayak dia masuk pi. Tapi cuma nak ambil sunnah Nabi SAW, maka celah pi lah, tuntung balik tuan-tuan. Ada yang tak pakai kasut pun ada. Tak, bila kita dah terlalu terikat kaki, jadi hak Cina pula dia kepak pi kaki sampai jadi halus. Ada juga kan anak maharaja, dia jadi kaki halus. Maksudnya kaki ni kalau dikepak dia kecil ataupun diikat daripada kecil, dia akan jadi macam tu, rapat habis semua. Orang ni lah yang dihendaklah dicelah-celahkan jari dia tadi. Jari ni tuan-tuan, jangan jari ni saat lagi riau perak aduilah bunyi pun makan ayak ke jari ni. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, inilah sabit menyabit. Kita apa pun dalam bab hukum tuan-tuan, dia balik pada waqi' kita, dia balik pada qadiyah kita dalam keadaan persekitaran kita. Sabit dengan hukum, kena tak dengan kita? Tak kena. Kita kena fikir cara dia, macam mana fiqh dia, fiqh dia yang nak kena balik dengan kita. Kalau agak-agak tak berapa nak ni, balik-balik. Nak pahala, buat macam mana Nabi SAW. Tengok sendirilah kaki tuan-tuan. Tengok lah jari tengah panjang pada orang. Saat lagi dia mula kira ni, kalau jari ni dia jalan jauh sikit, terus aduk tengok jari lah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, 170 masalah mencelah-celahi jari dan hukum. Ini hukum dia pula. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula amal nak beramai dengan hadis yang di dalam masalah 169 yang saya baca tadi, berlaku di sisi kebanyakan ahli ilmu. Ahli ilmu daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Sahabat-sahabat ini banyak mengeluarkan pendapat dan mereka tidak sependapat, iaitu bahwasanya seorang itu maulah mencelah-celahi segala jari dua kakinya pada mengambil air sembahyang. Kaki saja, tangan tak. Dan dengan dialah berkata siapa? Ahmad dan Ishaq, yakni mazhab Hambali.
Dan kata Ishaq lagi, maulah mencelah-celahi segala jari tangan dan dua kaki pada mengambil air sembahyang. Kata Ishaq, tangan dan kaki. Kata Imam Syafi'i, imam mazhab kita, di dalam Al-Um, maka jika adalah pada segala jari itu satu yang jadi akan dia melekat. Jari tangan melekat, jari kaki melekat. Tu nak makan macam mana tuan-tuan? Melekat. Maka kena celah. Tapi boleh kembang. Kembangkan dia kena ayak, kira memadai. Kita tengok Ustaz dalam ilmu tasawuf tuan-tuan. Pasal apa yang dia panjang, dia pendek, dia gemuk, dia kurus? Tuan-tuan fikir Ustaz, tengok Ustaz, Allah Ta'ala bagi dekat kita. Macam mana makhluk Allah yang namanya binatang tak sama dengan kita. Tengok Ustaz, mau renung dalam hakikat. Panjang, pendek, semua ada. Cuba tuan-tuan satukan. Elok Tapi macam ni tak ada apa-apa. Awak yang dia ni panjang, dia ni gemuk. Tak adil ni, Allah tak adil. Cuba bagi dia duduk sekali tengok. Cuba yang ni panjang sama dengan yang ni, yang ni besar sama dengan yang ni, semua sama besar. Cuba persatu tengok, lalah terjolok satu, tengi satu. Macam mana nak makan nasi? Allah adil tuan-tuan dia buat. Dalam hidup ini ada yang gemuk, ada yang kurus. Apabila mereka bersatu, ada keuntungan, ada benda yang faedah daripada setiap yang gemuk, sebab saling perlu memerlukan. Ni jari kita ni tuan-tuan. Allah jadikan, kata Ibn Khaldun, Allah jadikan seekor binatang yang sama dia dengan sifat manusia. Nama dia Khirdun. Ibn Khaldun kata dekat Khirdun tadi, apa dia? Monkey, apa dia? Beruk. Banyak-banyak binatang yang paling tinggi nilai, tinggi sifat dia adalah beruk. Sebab dia boleh berdiri macam manusia, dia boleh pegang makanan, dia buka pisang. Bagi kat rimau suruh makan pisang, dia buat macam mana? Bagi kat binatang lain nak makan pisang, buat macam mana? Maksudnya Allah cipta yang kata mulianya beruk tadi, dia pandai buka. Binatang lain tak reti. Tapi ada juga yang keluar mai kata manusia asal pada beruk, dia tak mengaku tuan-tuan. Teori Darwin ke apa dia kah? Nak habang. Tapi memang Ibn Khaldun kata, dan dia kaji kata ini terbaik. Yang paling huduh, yang paling keji adalah khinzir. Sebab apa? Dia ni recycler. Apa dia recycler? Dia kodok balik apa yang dia keluar. Dia lepas, dia lapak, dia makan balik. Dia lepas, dia lapak, dia makan balik. Dia kodok habis semua. Seburuk-buruk manusia. Dia ni kerja makan saja. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Balik pada ciptaan tadi. Bila kata Imam Syafi'i kata kalau melengkap jari kita, jari kaki yang saya sebut tadi, tuan-tuan pakai kasut selipar daripada kecil, maka kaki tuan-tuan dia akan kembang. Tak masalah, tak ada masalah. Tapi kalau tuan-tuan punya kaki yang melekat macam tu, tangan tak lah, maka tuan-tuan kena celah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dijadi akan dia melekap yang masuk air ke dalamnya apabila dijirus air ke atas anggotanya, yang ada sesuatu yang melekap itu hingga sampai airnya kepada barang yang zahir daripada kulitnya. Kata Imam Syafi'i, nescaya tiadalah memadai dengan dia disampaikan air padanya. Dah tengok kalau dah jenis kembang, ayak kita jurus ataupun kita letak ayak bagi kat dia, ayak boleh masuk, tak payah dah duk celah-celah. Baik. Ini dalam masalah ini kata Imam Syafi'i, dan tiada wajib atas seorang itu. Ni apa dia ni? Mengoyakkan barang yang jadi. Ni Imam Syafi'i kata benda yang jadi melekap tak payah koyak. Ni kaedah Imam Syafi'i. Benda dah melekat tak payah koyak. Benda dah melekat di kepala, yakni rambut, tak payah cabut, tak payah duk selak satu-satu buah ayak mayang, tak payah, kerja dia macam ni, tak nak bubuh tang ni saja. Maksudnya bila sampai kata ayak sejuk kepala, kaedah dia kata sah sampai ayak sembahyang, kata Imam Syafi'i. Benda yang melekat tak payah dikoyak. Tapi kalau duk melekat koyak je pun, ambil ayak sembahyang tak sah lah. Dia kata dah, Imam Syafi'i kata macam tu, dah melekat tak payah koyak. Ambil ayak sembahyang dulu, habis ambil ayak sembahyang baru pelekat ke stem ke fak mana nak buh tang ni pun letak pilah. Tapi syarat dia jangan ada sesuatu yang boleh tidak sampai ayak sembahyang ke tubuh badan kita. Okey. Masalah.
171. Mencelah-celahi jari kaki dengan kelingking. Dan dibawakan kepada kita akan hadis, kata Abu Isa At-Tirmizi, an Masturid bin Shaddad Al-Fihri qala ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iza tawadda'a yukhallilu asabi'a rijlaihi bi khinsarihi, yani jari kelingking. Diriwayatkan daripada Masturid bin Shaddad Al-Fihri, katanya telah aku lihat akan Nabi SAW apabila mengambil air sembahyang ia mencelah-celahi ia akan segala jari kakinya dengan kelingking. Dia nak kena buat jugalah tuan-tuan. Okey, ini guru saya ajak, Syekh Nuruddin Al-Banjari. Tak maaf tuan-tuan, macam ni dia cedok daripada bawah, cedok daripada bawah, bukan daripada atas, cedok daripada bawah, tarik, jolok tarik, jolok tarik, jolok tarik. Dah, itu cara dia. Ni dak dia punya dak cedok daripada bawah. Dia kait macam tu tuan-tuan. Baik. Kemudian daripada ia, kata Imam Syafi'i, kemudian daripada ia menerangkan maksud wa arjulakum ilal ka'bain, ini ayat Quran, dan maulah mencelah-celahi segala jari dua kaki hingga datang air atas barang yang antara jari-jarinya, ayat sampai, dan tiada memadai meninggalkan mencelah-celahi segala jari kaki itu melainkan kemudian daripada yakin akan air, sungguhnya datang ia akan sekalian barang yang antara jari-jarinya. Itu sebab orang buat tempat wudu ada tempat duduk. Orang suruh duduk, bukan suruh menenggek atas tu. Itulah suruh pergi duduk atas tunggui tadi. Nabi dia duduk atas tunggui batang kurma. Kita buat tunggui tadi suruh mai duduk atas tu. Dia dak, dia pergi pasang kasut atas tu. Kita pergi nak ikut sunnah Nabi, duduk-duduk, basah habis dah. Suruh duduk tu pasal apa? Pasal sat lagi nak korek jari tadi kena duduk. Takkan sambil berdiri tarik tangan di dinding, dia punya duduk ada. Nampak huduh. Maka duduk, ambil air sembahyang ni kena duduk tuan-tuan. Kangkang sedikit, duduk kapit, berapa saat lagi habis basah? Kangkang sedikit. Ayak pula jangan terlalu kuat, ayak kecil saja, agak-agak besar ni ya. Dah basah, tak usah duk tunggu lama-lama lah nak bagi penuh. Agak-agak penuh, tutup dia, pak terus. Tak usah duk upak. Dia upak habis muka-muka, ambil deramen habis, biji mata buka-buka, baru satu kali boom, kena 3 kali, biji mata dah macam apa lagi dah. Senang saja kalau tuan-tuan kita faham. Masalah dia ialah ilmu tak ada, yakin tidak ada. Bila kata ambil sembahyang, masuk main nak sembahyang tu, dia macam mandi. Baik pergi mandi terus. Habis basah habis baju ni. Ambil tu sampai orang tak perasan kata kita ambil yak sembahyang. Kaedah lah pula dia bagi ayak hak sembok. Tapi ayak hak sembok tu dia kena cukup 1 cupak. Sebab 1 cupak cara ambil Nabi ambil, contohnya besar ni, letak kepala dia sembok. Sekali lagi siapa sah tuan-tuan. Tuan-tuan nak pergi Mekah ke, nak buat haji pun tak tunggu tak apa hari, orang nak balik bedah, nak pergi buat apa lagi, sembok bawa. Ingatkan nak keluar pistol lah, apa-apa keluar fabris, berayak bekas fabris tadilah, perak pegang. Tapi jangan angkat tuan-tuan, jangan angkat tangan. Kalau tuan-tuan angkat letak balik, mustakmal. Buat tadi dia kena pula tuan ni. Mustakmal. Biar sekali lalu bila tuan-tuan kembang macam tu, kena semua dah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Ibn Al-Arabi, bermula hukum hadis bab ini pada 4 perkataan, 4 pendapat, iaitu sabda Nabi SAW mencelah-celahi antara jari-jari pada hadis laqid yang sahih ialah am, pada sekalian jari umum, semua jari-jari yang ada dalam wuduk, melainkan bahawasanya wajib pada 2 tangan. 2 tangan, kata perkataan pertama, pendapat yang pertama,
tangan saja, kaki tak, dia kata. Dan bersalah-salahan pada dua kaki. Maka kata Ahmad, yang ini pendapat Hambali dan Ishaq, mencelah-celahi ia akan segala jari kaki-kakinya, jari kaki, tangan tak. Dan kata Imam Malik, mazhab Maliki, pada tangan cengkol, tangan cengkol, orang hak tangan cengkol, tangan cacat, yang tu kena. Kalau tangan elok tak apa, kalau tangan tak adalah tangan cengkol, dia halus saja, basuh juga. Pasal dia ada tangan. Kalau tak ada tangan terus, nak basuh apa tuan-tuan? Dah tangan memang tak ada. Okey, baik. Kerekot, cengkol ataupun kerekot, tiada lazim menyampaikannya kerana bahwasanya ialah melengkap yang payah menyampaikan air kepadanya. Dan barang yang diriwayatkan daripada Nabi SAW bahwasanya adalah ia mencelah-celahi jari-jari kakinya yang ditanggungkan atas sunat, dan hanya saja wajib demikian itu di sisi kami, yakni Malik, pada mandi janabah. Imam Malik kata waktu ambil sembahyang tak, tapi waktu mandi junub, mandi hadas besar, kena celah habis. Telinga kena korek, pusat kena jolok, pusat macam gua niah punya dalam perut dah lepas ke depan habis dah, jolok dah tuan-tuan. Ketiak kena ni, celah-celah habis semua kena buat. Kaki pun kena ni. Agak-agak tuan-tuan buat tak? Saya kata tak sah. Sekiranya ayak tu dah tuan-tuan mandi, ayak kita orang Malaysia ni pasal dia banyak melana, orang panggil meliun, kata orang Arab, meliun ni banyak sangat. Maka tuan-tuan mandi tu dia kira sah. Tambah-tambah tuan-tuan terjun dalam sungai, nawai tu bunyi pun habis-habis lillahi ta'ala gedegum, ayak semua masuk dengan telinga. Siap kena buat macam tu, ayak keluar masuk dalam telinga, sah. Gosok tak gosok? Tak gosok pun tak apa dah, kira sah. Nak pergi cari tang mana, nak berkena buat swimming pool belakang rumah pula tiap-tiap kali nak mandi janabah. Okey, ayak hak mai tadi, mai tu tonyoh jolok siap-siap, correct. Barulah sampai. Kalau ikut mazhab Malik, tuan-tuan kena wajib buat macam tu pada mandi junub saja. Yang kedua, pendapat yang kedua, apabila adalah segala jari-jari dua tangan atau dua kaki berhimpit-himpitan, gugurlah demikian itu semuanya, dan tiadalah lazim menceraikannya. Dah melekat, tak payah basuh tu sekali ya, kata satu pendapat. Jadi kira basuh semua. Pasal Imam Syafi'i kata benda melekat tak perlu dikoyak. Kaki yang melekat tak perlu dikoyak. Tuan-tuan pakai simen, bukan simen rumah, simen hospital. Perlukah buka bubuh? Dah, kalau pakai yang tu, sapu ayak atas tu dah lah. Sapu ayak atas tu dah. Tapi kalau benda yang boleh menyebabkan, contohnya tuan-tuan luka jatuh motor, siap dengan simen, takut nak kena ayak, tayamum. Itu saja. Okey, hak yang pakai terkena simen tadi, terkena anggota-anggota wuduk, tak ada penuh bubuh di kepala lah kan, telannya di tengkok. Okey, sapu atas benda tadi, sebab dia melekat. Benda melekat, sapu atas dia. Lainlah macam koyak Jepun tadi, sebab dia hanya sebahagian, benda boleh buang bubuh, gibuh lain lah. Tapi benda dah melekat sebab dia nak menampung daripada kecacatan patah tulang. Takkan kita nak buka sendiri pula. Tak, sapu atas dia saja. Benda yang melekat tak perlu dibuang. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i. Yang ketiga, apabila adalah baginya cincin. Ni contoh, pasal dia ada cincin. Seh elok-elok. Tak siapa tak tahu. Cincin tu tadi, kalau boleh kena. Amboi dia beli seh sebelah orang perempuan lah tuan-tuan. Jari ni ya boleh pi pun. Dia pakai juga jari ni. Pasal apa? Kalau orang perempuan jari, kita jari ni, perempuan akan masuk jari ni. Tuh. Dia dengan jari bini dia sama. Tak tahu tu mana. Masuk. Tarik tak boleh pi. Maksudnya tak boleh, ketat sangat. Macam ni waktu ambil sembahyang cabut. Pasal tu yang selalu cabut tu, yang tercabut main duduk tang ni. Saya apa hilang bila tang mana saya tinggal pun tak tahu. Dia kena pakai cincin yang longgak tuan-tuan. Bila nak ambil sembahyang golek tuan-tuan pakai jam jangan terlalu rapat. Waktu ambil sembahyang tak payah buka, golek saja. Ayak tu sampai.
Itu pendapat sah. Tuan-tuan pakai serban, nak buka saya lagi, aku nak pasang balik dah lah, aku tak reti ni pun bini yang tolong ni. Contohnya nak buka gainer tak, ada juga hukum kata sapu atas serban sebab dia melekat di kepala. Tapi jangan duk buat itulah pasal ada hukum. Kok kalau tuan-tuan pi tengok duduk di Mekah, duduk tengah ni tiba-tiba ada Arab duk sapu atas serban ni. Sesat dah, tak mengaji yang tu orang panggil. Dia kira nak sesat orang. Ada hukum kata bila benda melekat tak payah, semua golek. Boleh sampai walaupun sehelai rambut. Jolok ada rambut selai. Saya tak ada rambut tang ni ustaz. Rambut saya mula tumbuh tang ni. Hak tu orang panggil botak. Jenuh cari jolok lah. Hak tu kena buka lah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Apabila adalah baginya cincin, hendaklah dikisar-kisarkannya, kerana sungguhnya diriwayatkan akan dia oleh Adar Qutni dan lainnya bahwasanya Nabi SAW ia mengambil wuduk, menyisir-nyisir ia akan cincinnya. Nabi pakai kalau belah ni, yang ni kalau belah kanan Nabi pakai yang sini. Waktu sembahyang, alhamdulillah pasal ada contoh. Waktu sembahyang kalau belah ni Nabi akan pusing batu lepas ke bawah waktu sembahyang. Sunat tuan-tuan. Pasal apa? Pasal cincin Nabi, khatam Nabi, dia tulis Muhammad Rasulullah. Ketika sembahyang tak ada dah Muhammad Rasulullah, semua hamba Allah sama saja, maka dia kalih. Tu kata orang yang rendah diri di hadapan Allah. Maksudnya orang tak tahu kita pakai cincin warna apa. Ni dak duk lawan tunjuk cincin, asyhadu alla ilaha illallah. Kau ni oi mereliknya kan. Tak takut lagi hilang khusyuk orang. Esok aku nak beli lagi besar punya. Noh, dia bubuh semua. Padan muka kita. Tang mana yang sunatnya, dia pakai habis dengan jari-jari ni pun dia pakai. Padanlah tadi hang tunjuk kat rasa. Maka bila sembahyang kalih. Kalau kata belah ni pun kalih juga. Pasal apa kita akan suar macam tu? Kadang-kadang tak ada ingat tuan-tuan. Tapi pasal apa Nabi yang sesebuk-sebuk manusia, tapi dia boleh ingat benda yang boleh dikalih-kalih. Sebab malaikat Jibril ada. Tolong peringat. Kita siapa? Kita hanyalah ilmu kita. Kadang-kadang terlupa kelang kabut. Terlupa. Biar pilah. Jangan duduk sambil sembahyang. Ada juga muslimin muslimat yang dirahmati Allah menyisirkan. Sebab ini adalah perbuatan Nabi, dan ialah yang keempatnya, dan sungguhnya diriwayatkan oleh Darul Qutni daripada Aisyah katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelah-celahi antara segala jari-jarinya, dan sabdanya qallilu baina asabi'akum la yuqallilullahu bainahuma finnar. Hendaklah mencelah-celahi sekalian kamu antara segala jari-jari kamu, nescaya tiadalah mencelah-celah Allah antaranya api neraka. Allah takkan letak api neraka celah-celah badan kita apabila kita ambil ayat semayang, kita teliti betul-betul. Ambil ayat semayang, banyak orang kita hanya melepas batuk di tangga. Dia tak betul-betul ambil, hanya sekadar dia ambil kata dia basah dah. Tapi kalau boleh buat bagi elok tuan-tuan. Sebab kalau tak sah wudu, maka tak sah sembahyang. Rugi kita. Baik, habis tinggal dalam bab tu. Bab terusnya bab majaa wailul lil iqabi minan nar. Allah. Dengar hadis lagi takut tuan-tuan. Bab apa? Bab yang telah datang ia kebinasaan. Will maknanya nama neraka tu tuan-tuan. Will. Oh, dia pun will sama. will ni adalah waktu hari itu dia duk will ni maksudnya neraka will. Neraka will ni dikatakan ulama, dia api dia tinggi tumit ya. Api dia ada api satuan neraka, api dia setinggi gunung. Neraka will tinggi tu ya api dia. Tapi pijak masuk otak menggelegak. Baik. Wail ni adalah satu sifat kebinasaan, dan diambil kebinasaan tersebut atas nama satu neraka. Ketahuilah kiranya ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bermula tumit tuan-tuan itu satu juzuk anggota yang wajib disampaikan air.
Kadang-kadang dia basuh kaki, tumit tak kena. Jaga. Habuan dia api neraka. Kepadanya maka datang hadis menerangkan tumit itulah sebab bagi yang punyanya, yakni kita, masuk neraka. Oleh kerana kurang jaganya pada waktu ia mengambil air sembahyang, maka tiada basah tumitnya. Dia tahu basuh, dia jolok kat situ. Dia buka ayak, dia jolok sepak ayak. Hak yang tumit tak kena pun, tuan-tuan. Betul. Cara nak basuh kaki yang betul, tangan kanan di atas, tangan kiri di belakang, tolak pergi ke depan. Lepas tu cedok. Tu yang betul. Tu saya kata balik. Orang buat dah tempat duduk, sediakan satu tempat duduk di rumah, tuan-tuan. Ada satu kerusi kecil, beda duduk nak ambil yang semayang. Takkan nak praktikal waktu kaki dah gaut baru nak praktikal. Lah waktu sihat pun kena praktikal. Sebab sunnah Nabi SAW, orang dah bagi dah, dia ulang pula dah. Orang dah bagi dah tempat tunggu itu tadi, dia naik pula. Saya kerap kena, tuan-tuan. Tengok Allah basah dah. Kita main duduk sebab apa? Nak ambil sunnah. Yang sebelum tu main dia naik pijak atas tu. Bila dia pijak atas tu, pipe tu lepas ke bawah, dia jadi yang itu. Kan? Satu kejanggalan lah, tuan-tuan. Gunakanlah apa yang orang buat tu ada sebab. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tumit tak basah, tuan-tuan tempah neraka. Wal'ayazubillah wa na'udzubillah min zalik. Oleh kurang jaganya pada waktu mengambil air sembahyang, maka tiadalah basah tumitnya atau tiada basah lengkoknya. Di antara buku lali tadi dah lengkok tu tadi, tak basah. Tang mana sempadan dia? Atas pada buku lali tadi. Tak basah, lengkok pun tak basah, neraka. Ini Nabi, sabit pada hadis Nabi. Baik, masalah 173, masalah tumit tiada basah dan hadis. Di sini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis tumit itu satu juzuk daripada kaki. Tumit adalah kaki yang wajib basah akan dia, maka mana-mana tempat daripada kaki itu tiada kena air, maka mewajibkan tiada sah air sembahyang dan berdosa ia atasnya, kata Abu Aisyah. Ini sabit hadis. Satu hadis yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil a'qabi minan nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi pesan dekat kita, tuan-tuan, kebinasaan bagi yang mempunyai tumit. Siapa yang punya tumit? Kita. Orang yang tak ada kaki, alhamdulillah, selamat dia. Tapi kita yang ada kaki, kita tempah neraka. Pasal apa? Pasal basuh kaki, tumit tak kena air. Yang diantaranya tak kena air sembahyang itu, iaitu daripada api neraka. Baik, kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abdullah bin Amru dan Aisyah dan Jabir dan Abdullah bin Haris dan Muqayyib dan Khalid ibn Walid dan Syarhail bin Hasanah. Banyak, tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi yang meriwayatkan. Maksudnya hadis ini mutawatir. Tapi pasal apa kita tak pernah dengar? Pasal kita tak berapa nak mengaji. Tu sebab kita basuh kaki, tumit tak pernahnya basah. Baik. Dan hadis ini hasan lagi sahih. Kuat hadis ini, tuan-tuan. Dan sungguhnya diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil aqabi wa butunil aqdami minan nar. Ada satu hadis tambah lagi, kebinasaan bagi yang mempunyai tumit dan tapak kaki yang tiada basah air sembahyang, iaitu daripada api neraka. Tapak kaki pun dia tak basah, dia basuh atas saja, pun api neraka. Ini sabit hadis, tapi martabat dia saya tak tahu di sini. Baik, 174. Masalah tumit dan tapak kaki dan hukum. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan bermula fiqh. Apa maksud ilmu fiqh, tuan-tuan? Ilmu fiqh apa yang kita faham. Ilmu hadis berkaitan dengan kata-kata Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi. Ilmu tauhid berkaitan dengan ilmu ketuhanan. Ilmu apa lagi? Ilmu tasawuf, ilmu mengenai diri sendiri, ilmu memperbaiki diri, ilmu tentang diri. Ilmu fiqh, ilmu bagaimana fahamnya, tuan-tuan? Wujudlah hukum. Ada orang faham macam ni, ada orang ni faham macam ni, tapi akidah tak jatuh. Okey.
Dia faham macam ni, tak payah sembahyang, niat saja. Itu akidah jatuh. Dia kata tak payah sembahyang, innamal a'malu binniyah. Dia kata sebenarnya semua amalan mula dengan niat. Niat kira-kira dia kata. Cuba makan buat macam tengok. Masuk mulut. Niat. Dia tak ada nak masuk melainkan dengan usaha. Maktasabat. Dia kena usaha. Benda tu baru boleh tunai. Sembahyang ni dia kena qiyam, aqima, aqama. Banyak. Ada 74 dalam Quran sebut aqama, iqama. Apa dia maksud dia? Berdiri. Dirikan sembahyang sehingga dalam keadaan tuan-tuan gaut ke, tuan-tuan sakit ke, berdiri dulu Ustaz. Allahu akbar. Itu duduk. Diri dulu. Dah habis sampai qiyaman wa qu'udan, sampai duduk pun nampak laih sangat teruk dah tidur. Habis tidur pun tak boleh nak buat apa dah. Pakai biji mata. Allahu akbar. Sampai-sampai entah sujud, jangan tutup terus tak lagi dia tidur. Allahu akbar, subhana rabbil a'la, sami Allahu akbar. Kan tak boleh mayang Ustaz, sakit punya pun. Allah, waras lagi, boleh ingat lagi, maka wajiblah atas dia sembahyang. Tapi sampai dia tak waras, koma contohnya, koma tak boleh sembahyang, duk gatai pergi duk mayang. Tengok tu dia naik tang meter, dia terkejut tang kita mayang. Kawan tu tak payah mayang sebab dia tak waras. Kalau tuan-tuan jaga seorang ibu, seorang bapa yang dalam keadaan dia apa lupa nama kita hang nak siapa tu, tak payah mayang lah tuan-tuan yang tu. Pasal apa? Dia nyanyuk sampai tak tahu tang mana dia buang. Ini tak wajib dah tuan-tuan. Tak wajib atas dia sembahyang. Tak, dia duk paksa juga. Wajib sembahyang dia baca. Wajib semua orang Islam dah sembahyang. Tang tu pandai pula. Yang anak tak sembahyang pi tang mana pasal malam tak balik-balik maghrib lagi tak kira. Apa dia hadut di rumah hak nyanyuk, dia pergi peringat pula dah. Muslimin muslimat dirahmati Allah. Inilah bab-bab yang boleh namanya fiqh. Bila kita faham fiqh ni kena mengaji dan dia akan berubah-ubah mengikut keadaan. Cari Al-Ketumi dalam sembahyang. Mana korek tang mana Al-Ketumi tu? Ayat dan ketum lah. Al-Ketumi pergi cari Quran, tak ada apa Ustaz Al-Ketumi. Dadah ada dia kata. Muhammad dadah ni yang kena. Kita kata. Tu bukan dadah. Maka dia dikiaskan. Ambil takwil tadi kias dengan ayat yang siapa yang boleh memabukkan, membinasakan, sembahyang tak sah. Bila dia kena yang tu sembahyang tak sah, maka haram atas dia ambil. Kalau tuan-tuan nak ambil ubat, ambil sembahyang dulu baru ambil ubat. Sebab apa? Takut mengantuk. Kan Nabi kata kalau mengantuk sangat-sangat tidur dulu, tak boleh sembahyang. Kalau sembahyang pun tak sah. Pasal apa? Mayang subuh, bangkit-bangkit bini gerak. Bang, bangkit kan? No, subuh nak habis dah. Bangkit-bangkit pergi ambil mayang. Allah. Tuan-tuan baca doa kunut dia. Bila dia rokok apa? Pasal dia mengantuk sangat. Tak sah tuan-tuan. Sebab apa? Terlalu mengantuk. Nabi tak bagi. Nabi suruh tidur. Dia tidur sungguh. Subuh lagi berapa minit nak habis. Maka berjaga-jaga, bangun awal dulu. Itu sebab dalam mazhab dia suruh tarhim, dia suruh azan awal. Sebelum masuk tu azan dah. Kita kelang kabut. Ini mungkin ada di negara kita Malaysia. Dia azan tak masuk waktu. Waktu imsak dia azan. Kelang kabut puak ni. Bangkit sungguh. Tak masuk lagi. Azan kali kedua. Subuh 2 kali azan tuan-tuan. Ada. 2 kali azan. Tapi kita tak buat dah benda tu. Ini ada mazhab. Itu sebab apa? Suruh bangkit dulu, mandi bagi apa semua, barulah sembahyang Allahumma hadini fiman hadai. Ni dak. Allahumma. Tu imam dibaca Allahumma hadini fiman hadai. Makmum ada 8 orang di belakang dia doa Allahumma hadini fiman hadai. Ni cerita macam mana ni? Pasal apa? Tak waras imam tu tadi. Subhanallah bunyi pun. Bukan subhanallah Allahumma hadini. Subhanallah. Ni tuan-tuan, yang kata nak jadi imam bukan calang-calang orang mau nak tolak. Bukan kata besarnya serban, bukannya jubah yang elok, tapi faham fiqh, kata Imam Syafi'i. Tahu nak jadi macam mana, tahu nak rungkai macam mana. Ni nak terkentut, duduk tahan, perut terkentut, batai. Dah, tuan-tuan tu imam batai, tuan-tuan terus lah. Tapi jaga kalau sembahyang Jumaat, sembahyang batai, habis sembahyang Zuhur. Jumaat lain kali kita boleh, tak ada. Dalam minggu tu sekali ya berlaku Jumaat. Kalau dah terbatai imam istihad kata batai, dia kena berimam. Maka yang lain pun sembahyang Zuhur lah mereka.
Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Baik. Tumit dan tapak kaki hukum dia sama. Pasal apabila kedua-duanya dikira kalau siapa tak basuh bagi elok, dalam bab fiqh, dalam hadis dia dalam masalah 173 yang tadi saya baca, bahawasanya tiada harus sapu atas dua kakinya akan jadi ganti basuh apabila tiada ada atasnya kedua-duanya dua kasut ataupun dua stokin, yakni khuf. Basuh kali pertama tuan-tuan pakai stokin kulit, bukan stokin hak tuan-tuan duk pakai pluk-plak masuk sekali lagi pasal basah. Okey, stokin kulit ataupun kasut tentera yang tali banyak. Pakai basuh dulu kaki, seluk dalam tu pakai tali. Hagi batai basuh atas tapak kasut saja. Tapak kasut tadi basuh atas kasut. Tapak kasut jangan duk basuh lah tuan-tuan. Basuh atas tu saja. Kalau tuan-tuan pakai stokin, dia panggil khuf, stokin kulit. Ada, kalau tempat sejuk dia ada zip tepi. Basuh atas tu saja. Tapak tak payah. Tapi kalau buang kasut tadi, buang stokin tadi, kena basuh. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kata Imam Syafi'i, kemudian daripada ia mengeluarkan beberapa hadis dengan sanad yang kuat. Sanad ni maksudnya sandaran, atas sandaran. Dan tiada memadai orang yang mengambil air sembahyang melainkan membasuh belakang dua kakinya, belakang yakni tumit, dan kedua tapaknya, tapak kaki, dan tumitnya dan buku lalinya sama sekali, basuh sekali. Saya habaq dah, tangan kiri di bawah, tangan kanan di atas, tolak macam tu. Okey, baik. Kata Imam Syafi'i dah lagi, dan diriwayatkan orang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu ia akan belakang dua kakinya, yakni atas tu. Kata Imam Syafi'i, dan diriwayatkan orang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memercik akan belakang dua kakinya. Dan salah satu daripada dua hadis itu daripada wajah yang elok asnadnya, maksudnya sandarannya. Maka jikalau orang yang berkata soal ke atasku, atas Imam Syafi'i, pasal apa percik, pasal apa kena basuh dan sebagainya, kerana apa tiada memadai sapu belakang dua kaki atau percik. Memadai dengan percik saja tuan-tuan. Ambil ayat percik atas kaki. Pasal apa boleh, kata Imam Syafi'i. Orang tanya dia. Okey, tak usah basuh. Dan tiada ada ia berlawanan bagi hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh dua kakinya. Pasal apa Imam Syafi'i kata percik pun tak apa dah. Ni fiqh tuan-tuan. Fiqh kena mengaji dan kena faham. Logik kena ada, hadis kena ada. Dalil hadis dan Quran. Sebagaimana memadai sapu atas dua khuf, atas khuf, atas stokin kulit, padahalnya tiada melawan bagi membasuh dua kakinya. Dijawab baginya, jawab Imam Syafi'i, bermula dua kasut itu dinding melekat di kaki, bersalahan yakni khilaf dua kaki, maka tiada harus bahwasanya dikatakan sapu atas keduanya melawan basuh dua kaki, dan iaitu lain daripada keduanya. Dah kalau kata buka percik pun dah boleh lah, pasal kalau kulit, pakai kulit, kasut kulit pun sapu boleh, takkan kaki percik saja tak boleh. Tu jawab dia. Dan orang yang berkata menyapu dan percik belakang dua kaki itu, katanya tiada wajib atasnya orang yang mengambil wuduk membasuh batin, perut tapak kaki, dan tiada mencelah-celahi antara segala jari, dan tiada basuh segala jari keduanya, dan tiada basuh tumitnya, dan tiada buku lalinya. Kata Imam Syafi'i, dan sungguhnya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailul lil iqabi minan nar. Saya tahu tuan-tuan makin hari makin dengar makin tunduk. Adab padi. Lagi saya terang lagi tuan-tuan tunduk. Dia lagi berisi lagi tunduk tuan-tuan. Sebenarnya lagi berisi ke lagi mengantuk. Baik. Kebinasaan bagi yang mempunyai tumit yang tiada basah air sembahyang daripada api neraka, maka tiadalah dikatakan pada hadis itu kebinasaan bagi kedua kaki daripada api neraka, melainkan membasuh itu wajib, kerana bahwasanya yang diazab itu hanya saja adalah atas meninggalkan wajib. Faham tak tuan-tuan? Ni benda ni kaedah. Tuan-tuan basuh macam mana pun, tuan-tuan yakin dengan ilmu, basah, tuan-tuan kata basah, sah. Nak percik ke, nak sembuk ke, macam mana pun, kena semua, kena. Masalah dia ialah, dia pergi sepak ayak saja. Kalau sepak ayak, kena di atas, belakang tak kena. Yang tu yang kita bincang. Sebab dia wajib dibasuh. Siapa yang tak kena tempat-tempat wajib, maka balasannya iqab minan nar.
Baik, terus 175 membasuh kaki dan hukum meratakan. Apa hukum meratakan ayak untuk kaki? Ya saudaraku muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dan masalah 173 dan 174 itu tahulah kita akan membasuh kaki itu wajib. Dengan bahas Imam Syafi'i berdalilkan hadis yang di dalam masalah 173. Ada orang dulu kan rumah tak ada tar, rumah tengah-tengah bendang, jalan besar tu saja. Tidak. Bila mai hujan lecah jalan tu tadi, dia ambil ayak sembahyang di rumah, kaki dia tak basuh. Dia kata buat apa, saat lagi randuk habis pula kotor balik. Basuh di mana? Pergi basuh di masjid. Pandai orang ini. Dia mendilekan perbuatan makruh, tuan-tuan. Lepas tu pula dosa-dosa dia tak luruh, basuh juga di rumah. Saat lagi randuk ayak, rogi ayak, dia kata. Tak, basuh juga. Setiap langkah tuan-tuan akan jatuh dosa-dosa kecil. Dan kalau boleh jangan naik kenderaan waktu tu, jalan kaki. Dia cerdik juga. Nak pergi mayang masjid hana, duduk kat taman belian, dia jalan kaki pusing sampai ewa, patah balik mana, nak bagi dosa habis turun. Tu sama dengan hak tai pusat wil sama, jalan kaki. Tak faham macam mana? Faham maksud hadis ialah yang kerap berjalan kaki yang jauh tadi. Faham balik takwil hadis ialah bukannya banyaknya perjalanan. Tuan-tuan berjalan daripada Johor, sedangkan boleh naik motor. Naik motor pun tak apa. Datuk Syekh Badaruddin kata apa? Jalangan pungkok, bukan jalangan kaki lah, duduk atas tu. Okey. Jatuh tak? Jatuhlah juga, tapi cara ikut cara dia lah. Tak, saya nak pergi jalan kaki. Jalan-jalan kaki tu imam bagi salam lah. Tu macam mana? Yang disebut dalam hadis ialah apa dia yang kata suruh berjalan kaki pergi masjid? Ialah selalu pergi ke masjid. Tu maksudnya satu hari berapa kali kita main masjid. Itulah kaedah dia. Ni dak jemaat dia. Tu yang pusing satu ewa baru patah balik mai. Habis dia kata. Tu bahalul. Panggil. Dia kena kerap mai 5 waktu sehari semalam tu. Walaupun rumah dia tepi tu lah, dia kerap mai. Tu yang Nabi nak. Nabi dengan rumah dia, Allah langkah keluar bilik sampai bilik. Allah makam dia kan. Makam Nabi SAW. Keluar pada bilik sampai. Tapi macam mana kaedah Nabi? Ada Nabi pergi tawaf dulu Masjid Nabawi tu lah. Tak. Nabi keluar, tapi Nabi kerap masuk keluar berjemaah. Itu yang Nabi nak sebenarnya. Jangan salah faham yang kata pi ke masjid, pi berjalan bagi jauh. Dia pusing dulu Peter Sohat, bilik nebas semua, baru dia mayang. Elok kepala otak pun jadi tak betul dah. Tak. Jalan kerap ulang alik di masjid ketika mana masuk waktu. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dalam perbahasan Imam Syafi'i berdalilkan hadis dan tiada memadai sapu, maka ini masalah telah khilaf ulama padanya atas beberapa mazhab. Tak cukup dengan sapu, percik. Maka telah berjalan beberapa jemaah daripada fuqaha, yakni ahli-ahli fiqah, daripada ahli fatwa pada masanya dan di negeri-negeri besar kepada wajib membasuh 2 tapak kaki serta 2 buku lali. Ulama fiqah kata, dan tiada memadai sapunya dan tiada wajib sapu serta basuh dan tiada sabit khilaf pada ini daripada seorang yang diiktibarkan di dalam ijma'. Sepakat yang mana satu? Ijma' ni sepakat. Dan kata Syiah, saya bila sebut Syiah mula, dan kata Syiah wajib sapu kedua-duanya. Dia bagus. Dia bab-bab ambil mayang bani mayat cukup bagus tuan-tuan Syiah. Cara nak cek najis ialah tengok ada ain, yakni benda najis, ada warna, ada najis, dan rasa. Kita rasa ni pegang tangan kita tahu dah. Syiah tak. Fiqh dia kata macam tu. Kalau bagi mandi mayat, tekan perut, angkat sikit keluar. Dia tolok pungkok mayat tadi. Syiah kata macam tu. Tak, saya tak bohong ni tuan-tuan. Itu sebab depa Syiah makan najis, makan ayak kencing. Imam depa bertawassul berkat. Sampai teratu punya bodoh tak ada orang. Nabi pun tak suruh buat macam tu. Punya hebat imam mazhab 12 depa tu. Pasal apa? Bertawassul.
Tawassul ni maksudnya kait diri dengan kawan ni akan tunjuk ke Allah, dia ni kroni saya dulu waktu di dunia, dia layak masuk surga. Ada sistem kroni dah Syiah pun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Ini kata Syiah. Baik. Tak pernah basuh dua tapak kaki. Kata Syiah wajib keduanya. Dan kata Muhammad bin Jurair dan Al-Jabai, kepala Mu'tazilah. Siapa dia Mu'tazilah? Tuan-tuan mengaji dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mu'tazilah ni dia kata Quran itu jadid, bukan qadim. Imam Abu Hanifah kata qadim, dia kata kekal asal dia. Tak, yang kekal asal Allah Ta'ala saja. Tak, kalam dia tak. Kalam tu ciptaan dia. Bila kata ciptaan semua jadid, bila kata jadid akan hancur binasa. Mu'tazilah kata tak. Imam mazhab Hanafi yakni Abu Hanifah kata dia khadim, maka dia dipenjara. Dipenjara sampai mati tuan-tuan. Pasal tak ikut kata-kata mereka. Mati Abu Hanifah kerana dipenjara. Pasal kes berkeluar yang ni ya. Mu'tazilah. Dan pendapat satu lagi Mu'tazilah, yang ni banyak dalam kita, Mu'tazilah moden. Apa yang aku buat Allah Ta'ala yang tetapkan. Kahwin hari ni, esok cerai, Allah Ta'ala. Tak ada jodoh bunyi pun. Jodoh tu kena pertahan. Ni semua nak salah ke Allah Ta'ala. Jatuh-jatuh mati anak, buat jana takdir, dia mati macam tu. Jangan salahkan. Semua salahkan Allah. Tak, usaha mana? Ikhtiar. No. Kalau tuan-tuan beranggapan macam tu, tuan-tuan Mu'tazilah moden. Mu'tazilah ialah menganggap semua perbuatan hamba Allah, af'alul ibad, tertakluk pada Allah Ta'ala. Kalau dia mencuri, Allah Ta'ala yang gerakkan hatiku mencuri. Salah Allah Ta'ala. Oh, kacau macam ni tuan-tuan. Lah Mu'tazilah moden ada banyak lah. Apa yang dia buat semua Allah Ta'ala, dia salah Allah Ta'ala. Buat macam mana hidayah tak ada. Duk tunggu hidayah. Hang kena cari, bukan duk tunggu. Tak sampai seru lagi berbunyi pun. Tak. Ni kalau orang yang jawab macam tu, dia Mu'tazilah. Siapa tak pergi Mekah lagi, tak sampai seru ni pun dah Allah Ta'ala seru daripada perut mak kita lagi. Allah Ta'ala dah seru dah. 5 perkara tadi. Apa dia? Buniyal Islamu ala khamsin. Terbinanya Islam atas 5. Bila mengaku kata Islam, haji tu tak payah kata seru. Cukup semua pi lah. Duk tak sampai seru, sampai seru. Yang seru Paris dia boleh sampai. Yang seru Beijing dia boleh pi. Mekah dia tak boleh nak pi tuan-tuan. Mana dia nak kata nak sampai seru? Hang tak mau. Lah dia duk salah Allah Ta'ala mau. Mu'tazilah moden. Ni kata Mu'tazilah, kepala Mu'tazilah boleh pilih antara sapu dan basuh, kata Mu'tazilah. Dan kata setengah daripada ahli az-zahir, ini mazhab zahiri, wajib menghimpun antara sapu dan basuh. Dua-dua kena buat. Habis takat tu saja. Ni kita mengaji mazhab ni tuan-tuan. Imam Syafi'i kata apa? Basuh je. Yakin dengan ilmu. Nak percik ke, nak sapu ke, tapi kalau dah pakai khuf, tapi semua kena basuh tiga-tiga, yakni atas, belakang, yakni tumit dan tapak. Bila dah pakai khuf, pakai kasut, sapu atas saja. Tapi kalau takat pakai kasut hak boleh buka bila-bila, tak payah buat macam tu lah. Tapi kalau pakai kasut macam kasut tentera, ada 40 lubang punya, nak buka sambil-sambil buka, musuh tembak kepala. Pasal kes nak ambil mayang saja, maka basuh atas tu saja pun tak apa. Tapi nak sembahyang macam mana? Yang pakai kasut tu dia punya tebal punya tapak, kan, kasut tentera. Nak sembahyang macam mana? Nak duduk tahiyat, oh dia duduk kira tu. Tu kata fiqh tuan-tuan. Sembahyang sambil pakai kasut. Nabi sembahyang atas pasir tak ada apa pun. Tak ada sejadah, duk pijak sejadah pakai kasut tu. Letak ridak, tak ridak hak yang kita tak selalu Rasulullah pakai, yang tak ni kain ni panggil ridak. Letak hak di depan kaki tuan-tuan, letak atas tanah. Waktu sujud tadi, sujudlah atas Sitratul Musallin tadi. Kasut lah. Tak boleh pacak kepak, tak boleh. Pasal dia duduk dalam lah, dia petikai sampai teratur. Kasut kan depan kerah. Kena kasut yang workshop lagi kerah depan tu. Jatuh besi 40 kilo pun tak ada apa. Tu nak pacak macam mana dia kata. Tu sudah pacak lah. Letak macam tu dia kira dia lah. Baru dia kaji sampai teratur pula dah. Nak duduk tahiyat akhir macam mana Ustaz? Dia kata, Allah ngaji tuan-tuan. Kita yang jadi masalah makin mendatang makin banyak masalah ialah dia mengaji separuh jalan, dia timbulkan masalah. Orang suruh mengaji bagi habis, dia mengaji, oh dia timbul persoalan.
Itu sebab ulama-ulama terpaksa berkeluar pula fatwa-fatwa terbaru. Pasal apa zaman Nabi tak ada pun masalah. Apa yang Nabi buat depa turut. Tak ada langsung nak khilaf apa. Pasal apa mai tabi'in mula khilaf. Pasal ngaji sekerat jalan. Tok guru mati, mohong. Tok guru mati bunyi pun. Maka dia ambil sekerat jalan. Bila dia tengok orang lain buat, dia kata orang lain tu orang tu salah. Jangan terus menyalahkan, sebab kita banyak pendapat. Tapi Malaysia, akidah ahli sunnah Malaysia ialah memegang mazhab Imam Syafi'i. Buat yang tu. Tak payah baca ada kunut pun tak apa, dia kata. Penang tak baca pun dia kata. Penang mazhab mana? Tak, tuan-tuan pegang mazhab mana? Saya Syafi'i. Duk Syafi'i, tata hak yang Syafi'i tak buat, dia buat. Hak Syafi'i buat, dia tak buat pula dah. Kunut tak baca. Saya Syafi'i, dia kata. Ilahi lasduril firdaus si ahla wala akhwa. Itu kata-kata Imam Syafi'i, tuan-tuan. Kata-kata Rabi'atul Adawiyah. Tiba-tiba dia mengaku kata Syafi'i. Siapa kata ilahi lasduril firdaus? Bid'ah, dia kata. Dosa. Tanya dia mazhab Syafi'i, dia kata. Tapi apa kata-kata Imam Syafi'i, dia kata bid'ah. Ada, tuan-tuan. Dekat tu saja. Baik. Dia makin tercengang. Bila tercengang jadi soalan banyak pula. Baik, insya-Allah kita masuk minggu depan dalam kita membicarakan tentang saya terpaksa cepatkan kalau diikut di sini bab ambil ayat sembahyang sekali apa hukum, ambil ayat sembahyang dua kali, dia ambil dua, ambil ayat sembahyang tiga, tapi hak kerap sekali lah, ada juga kerap sekali, pasal apa pun tak tahu lah. Tapi saya lompat terus sebab hal tu kita tak perlu nak bincangkan. Kita masuk dalam bab pada menyatakan orang yang mengambil air sembahyang akan setengah wuduknya 2 kali dan setengahnya 3 kali. InsyaAllah kita akan masuk dalam bab tu minggu depan. Minggu depan ni. Silap. Minggu depan raya, tuan-tuan. Saya pun tak ada, saya keluar negeri pasal ada majlis korban di luar negeri, iaitu Thailand. Saya pergi berkorban di sana. Kita akan ganti untuk minggu sekalinya lagi. InsyaAllah kita akan sambung dalam pengajian kita membicarakan tentang fiqh yang berkaitan dengan taharah kita, yakni wuduk kita, insyaAllah. Tak ada soalan? Kalau boleh tak ada lah. Adakah kata macam tu? Tak ada lah. Kalau ada apa-apa saat lagi kita bincang lain. Saya minta ampun, minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlajak bicara yang baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala. Menerusi Rasul yang bersifat maksum, segala kekejian, ketelanjuran daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita membaca tasbih kifarah. Moga-moga dikifaratkan dosa-dosa kita sepanjang perjalanan majlis ini, dan kita membacakan surah Al-As, yakni wal asri, untuk peringatan pada diri kita juga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. اللهم فقهنا في الدين وعلى تأويل إلى صراطك المستقيم. اللهم اجعلنا من الناجحين والفائزين في الدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.